A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah daripada juz'ah Ammah, iaitu surah Al-Fajr. Kelas hari ini ditaja oleh Seriaka. InsyaAllah kita dah sampai ayat yang ke-14. Hari ini insyaAllah kita sambung ayat yang ke-15. Okey, sebelum kita sambung, cuba tengok apa maksud ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Kalau kita tengok daripada awal surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Kalau awal ayat, awal surah, Allah bersumpah dengan lima makhluknya, waktu fajar, waktu malam, asy-syafa'i, al-watri dan al-lail. Kemudian Allah beritahu sumpah Allah ini adalah untuk orang yang berakal. Jadi pun walaupun Allah bersumpah dengan benda yang tidak berakal, iaitu waktu fajar, waktu malam, tetapi semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah sepanjang masa. Cuma kita tidak memahami bahasa tasbih mereka. Jadi kalau makhluk yang tak berakal pun sentiasa bertasbih kepada Allah, maka Allah nak bagi tahu orang yang mendengar ayat ini, iaitu manusia yang diberi akal, sepatutnya lebih baik daripada waktu fajar, lebih baik daripada waktu malam, lebih baik daripada asy-syafi'i wal watri, dan lebih baik daripada waktu 10 awal Zulhijjah. Sebab yang mendengar ni adalah manusia yang diberi akal. Jadi kalau makhluk yang tak berakal sentiasa bertasbih mensucikan Allah, maka yang berakal sepatutnya lebih daripada yang tak berakal. Dan maksud sebaliknya, Allah nak bagi tahu kalau manusia yang berakal tak juga berzikir pada Allah, tak juga mensucikan Allah, maka dia sebenarnya lebih teruk daripada makhluk Allah yang tidak bernyawa dan tidak berakal. Okey, sebenarnya bila Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu sesuatu. Sebagaimana dalam surah-surah yang lain, bila Allah bersumpah ada message, ada sesuatu yang besar yang Allah nak sampaikan. Iaitu dalam surah Al-Fajr ialah Allah nak bagi tahu walaupun kehebatan Allah cukup jelas, keesaan Allah, kebesaran Allah cukup jelas, buktinya cukup banyak di hadapan mata manusia, tapi manusia kebanyakannya tetap tak rasa kebesaran Allah ataupun masih sombong dengan Tuhan. Walaupun manusia itu lemah, tetapi bila manusia itu diberi kelebihan oleh Allah, manusia asalnya lemah, tapi Allah bagi sedikit kelebihan, kekuatan fizikal, kekuatan kuasa, kekuatan tentera yang membantu, kekuatan boleh membina bangunan tinggi. Akhirnya manusia semakin tak nampak kebesaran Allah, dan sebaliknya manusia akan melampau, akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi bahagian daripada sumpah Allah ni, sebenarnya Allah nak beritahu inilah keadaan manusia kebanyakannya, iaitu sentiasa tagau. Dan bila tagau, mereka akan aksaru fihal fasad, akan banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan ni ada dua. Satu, kerusakan maknawi, iaitu kerusakan dari segi akidah yang tak nampak.
kerusakan dari segi cara berfikir. Dan kerusakan yang kedua ialah kerusakan dari segi fizikal, iaitu merosakkan ciptaan Allah, sama ada manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, haiwan ke, termasuklah melakukan kezaliman kepada makhluk Allah yang lain. Jadi Allah bagi contoh 3 kaum. Sebenarnya banyak kaum yang banyak melakukan kerosakan, yang sombong, yang melampau di atas muka bumi Allah. Tapi Allah bagi 3 contoh, 3 kaum yang waktunya berbeza-beza dan tempatnya juga berbeza-beza dan kelebihan pun berbeza-beza. Tapi mereka bersama-sama dalam satu sifat, iaitu sifat mereka tagaw. 3 kaum ni iaitu kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Semua berbeza tempat. Kalau Fir'aun di Mesir, kalau kaum Ad di selatan tanah Arab, iaitu di Yaman, dekat Hadramaut. Kemudian kaum Samud di utara Saudi, iaitu antara Syam dengan Hijaz, antara Madinah dengan Jordan, iaitu dekat dengan Tabuk. 3 tempat yang berbeza dan waktu berlaku pun berbeza, dan kelebihan yang Allah bagi pada 3 kaum pun berbeza. Firaun Allah bagi kekuatan kuasa dan kekuatan tentera. Kaum Samud Allah bagi kekuatan boleh memecahkan, boleh memahat batu-batu gunung untuk dijadikan rumah ataupun istana. Kaum Ad Allah bagi kelebihan, iaitu mereka ada kekuatan untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi, iramazatil imad. Semua kaum yang berbeza, waktu yang berbeza, tempat yang berbeza, tapi sebabnya satu, iaitu 3 kaum ni ada satu sifat, iaitu mereka melampau. Mereka kufur kepada Allah, mereka sombong dengan Allah hanya kerana kelebihan yang Allah juga bagi. Kemudian Allah bagi 3 contoh kaum ni sebab 3 kaum ni tak jauh daripada Mekah, tempat turunnya wahyu, dan bangsa Quraisy, bangsa Arab di Mekah tu, bagi mereka tidak asing cerita 3 kaum ni. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun bagi orang Mekah tidak asing, mereka dah tahu. Jadi Allah sebut kaum yang dekat dengan mereka dan maklumat yang dah sedia ada kepada orang Mekah. Supaya apa? Supaya mereka lebih senang, lebih mudah untuk mengambil pengajaran. Tetapi malangnya mereka tetap kufur dan tidak mengambil pengajaran. Jadi inilah Allah nak bagi tahu manusia dengan makhluk yang Allah bersumpah waktu fajar, kemudian 10 awal Zulhijjah, kemudian waktu malam. Sepatutnya Allah nak bagi tahu yang paling bernilai bukan kelebihan yang Allah bagi itu, iaitu fizikal, harta, kuasa. Tapi kelebihan yang Allah bagi sepatutnya ialah waktu untuk kita beribadat pada Allah, iaitu waktu fajar, waktu malam, 10 awal Zulhijjah. Itulah harta yang paling mahal bagi orang yang berakal. Sebab tu Allah kata sumpah ni untuk orang yang berakal. Bagi orang tak berakal, bagi mereka waktu fajar tidak ada kelebihan. Yang ada kelebihan pangkat, duit, harta, kekuatan tentera, kuasa dan sebagainya. Waktu malam tak ada kelebihan. Jadi Allah nak bagi tahu orang yang berakal, dia bukan nampak harta, bukan nampak pangkat yang utama, tapi yang mereka nampak ialah waktu yang terbaik untuk mentaati Allah. Sebab itulah pelaburan yang sangat besar dan penting yang mereka nak bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis pasal pertama dalam surah Al-Fajr. Sekarang kita masuk pasal yang kedua. Pasal kedua ni Allah nak bagi tahu apa punca manusia suka melampau. Apa punca manusia suka melakukan kerusakan di atas muka bumi sebagaimana kaum Fir'aun, kaum Samud dan kaum Ad. Apa punca dia? Puncanya jawapannya dalam ayat seterusnya. Fa'ammal insan. Adapun al-insan, manusia. Ahli tafsir mengatakan insan ni adalah umum. Umum. Bila sebut insan makna dia umum. Tetapi ada sebagian juga ahli tafsir mengatakan walaupun umum,
tapi ia lebih khusus kepada mereka yang kufur kepada Allah. Macam wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia yang mana? Yang tak beriman. Jadi biasa kalau sebut insan tu, makna Allah nak bagi tahu manusia yang kufur kepada Allah, yang tidak mentaati Allah. Okey. Apa sifat manusia yang tak beriman, yang kufur kepada Allah? Sifatnya ialah iza, apabila mabtalahu, ada perkataan tertinggal, mabtalahu rabbuhu kan. Apabila Rabbuhu, Tuhannya, telah mengujinya. Rabbuhu oleh Tuhannya. Tengok bahasa. Adapun manusia apabila Rabbuhu, Tuhannya, mengujinya. Allah tak kata Allah, Allah kata Rabb. Kenapa Allah tak guna perkataan Allah? Sebab pertama Allah nak beritahu Tuhan ni, kalau sebut Allah, maknanya dia Tuhan yang disembah. Jadi kalau Tuhan yang disembah menguji, tak berapa ada nampak kebaikannya. Tapi kalau ganti dengan Allah ialah Rabb, nampak kebaikannya. Sebab apa? Sebab Rabb mana apa? Rabb mana pencipta, pemilik, pengurus, dan juga Rabb ialah mana pendidik. Jadi kalau pendidik, pengurus, pencipta, pemilik menguji, pasti ada kebaikan. Tidak ada pencipta menguji apa yang dicipta, tapi tujuan ujian adalah buruk. Tak ada. Tidak ada pendidik bila menguji apa yang diciptanya, melainkan tujuannya adalah baik. Sebab dia pendidik. Jadi bila sebut Rabb tu, maksudnya apa? Satu, dia saja yang layak menguji kamu, sebab dia pencipta kamu. Adapun manusia menguji manusia tidak patut. Sebab dua-dua makhluk dan dua-dua kelemahan. Tapi yang Rabb pencipta, pertama dia layak menguji. Yang kedua, dia menguji demi untuk membetulkan kamu. Demi untuk melahirkan kamu menjadi manusia yang sebenarnya. Okey. Apabila telah menguji oleh Tuhannya, apa sikap manusia ni? Apa bentuk ujian? Apa bentuk ujian? Lalu akramahu, dia memuliakannya. Memuliakannya ni bukan makna Allah muliakan dia, tak. Allah beri kelebihan. Dan dihuraikan dalam ayat yang selepasnya, wa na'amahu, dan dia memberi nikmat. Na'amahu, memberi nikmat padanya. Dengan nikmat. Nikmat ni apa dia? Termasuklah kesihatan, umur panjang, harta, anak berjaya, naik pangkat, jawatan besar. Jadi Allah uji dia. Awal-awal lagi Allah kata, Allah bukan memuliakan, tapi Allah uji. Cuma apa bentuk ujian? Bentuk ujian ialah nikmat. Maka apa sikap manusia ni? Fayaqulu, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, akramani, telah memuliakan. Asal ada ya ni, akramani, ya tu makna aku, telah memuliakan aku.
Tapi ya itu dibuang sebab apa? Sebab salah satunya nak samakan hujung ayat. Di hujung ayat yang lain tidak ada ya, maka semua dibuang. Ini pun sama, ahanani, dibuang ya. Okey, ayat 15 ni apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya Allah nak bagi tahu sifat manusia yang buruk. Sifat manusia yang tak beriman. Apa dia? Iaitu bila diuji dengan nikmat, sihat, harta, apa lagi? Pangkat. Maka hasilnya dia rasa dia baik. Rasa dia baik. Jadi Allah nak bagi tahu sifat manusia tak beriman. Satu, bila diuji dengan nikmat, dia rasa dia baik. Ini salah ni. Jadi yang Allah nak tegur apa dia? Yang Allah nak tegur ialah ni, setelah diuji dengan nikmat, dia perasan dia baik. Allah telah memuliakan dia, dia okey, dia lebih baik pada yang miskin. Yang ni sebenarnya salah. Dan sebenarnya sifat ni bukan ada pada orang kafir je, tapi ada juga pada orang Islam. Secara umumnya termasuklah orang Islam, bila dia dapat nikmat ni, dia rasa dia okey tak? Apa khabar kamu? Sihat, okey, kan? Dah naik pangkat? Alhamdulillah, okey, kan? Umur panjang kamu, umur 90 tapi nampak sihat? Alhamdulillah, okey. Siapa yang jawab tu? Orang Islam ke orang kafir? Rasa okey tu betul ke salah? Betul ke salah? Macam okey. Dia mana kalau macam okey, jawapan tak pastilah tu. Dia orang beriman, jawapan kena tegas. Okey. Kalau tak okey Ustaz. Kalau tak okey, apa yang okey? Betul tak? Bila kita rasa okey. Betul ke salah? Ada tak orang Islam yang beranggapan macam tu? Ada kan? Okey. Bukan setakat ada, memang ramai. Hampir semua macam tu kan? Tapi rasa okey tu betul ke salah? Macam mana? Kalau dia rasa okey, bercanggahlah. Allah nak tegur ni. Bila Allah bagi nikmat, dia kata apa? Rabbi akramani. Tuhan memuliakan aku. Dia tak perlu cakap Tuhan memuliakan aku. Bila dia kata aku okey, maksud secara tak langsung ialah Tuhan okeykan akulah. Kan? Berapa banyak duit? Alhamdulillah, cukuplah untuk 20 tahun. Tu rasa okey lah tu. Jadi, betul ke salah rasa tu? Kalau ikut ayat ni, salah. Okey, kalau salah, apa yang sepatut dicakapkan oleh orang beriman bila Allah bagi nikmat? Alhamdulillah tu, kadang-kadang mulut dia cakap Alhamdulillah, tapi hati dia, aku okey. Dia tak menghayati. Alhamdulillah tu apa makna? Segala pujian hanya, makna jangan puji aku. Allah saja layak dipuji. Aku dapat sihat, Allah layak dipuji. Aku kaya, Allah layak dipuji. Aku belum tentu okey. Tapi biasa kalau kita sebut Alhamdulillah, kita rasa kita macam okey kan? Sihat, Alhamdulillah. Sejak saya jogging setiap pagi ni okey kan? Macam mana? Ni ramai orang baca surah Al-Fajr, tapi yang dia baca, dia tak amalkan. Dia tak praktiskan. Macam mana? Setuju tak bahawa rasa okey itu salah? Setuju kan? Okey. Apa yang betul? Kita kena betulkan. Kalau benda tu salah, kita wajib betulkan sekarang.
Kalau boleh jawab berdasarkan daripada Al-Quran. Apa dia? Apa dia? Tukar jawapan. Nak tukar jawapan apa? I'm not okay. Subhanallah, sebenarnya Allah dah bagi contoh dalam Quran. Allah banyak bagi contoh dalam Quran bagaimana sikap orang beriman bila Allah bagi nikmat, bagi sihat, bagi harta, bagi kuasa. Allah dah bagi contoh. Tapi kita tak perasan, kita tak perasan. Akhirnya kita baca Quran berpuluh kali, ayat yang Allah tegur kita, tapi kita tetap melakukan kesalahan. Buka surah An-Naml ayat 40. Saya dah sebut beberapa kali dah. Surah An-Naml ayat 40. An-Namlu, bukan Nahlu. Namlu semut. Ya betul. Bila Nabi Sulaiman tawarkan siapa nak bawa singgasana Raja Balqis daripada Yaman ke Palestin kan, ke istana Nabi Sulaiman, maka jin Ifrit berkata, aku boleh bawa sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. Kemudian ayat 40, yang menawarkan, yang terima tawaran Nabi Sulaiman ialah orang yang diberi ilmu. Tak tahu siapa dia. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Kelebihan manusia lebih daripada jin. Sebab apa? Sebab ilmu. Jadi orang yang berilmu kata apa? Aku boleh bawa sebelum mata engkau berkelip. Lepas tu, apa jawab Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Kemudian dia rasa apa? Liyabluwani aashkur am akfur. Cuba tengok kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dengan kita tak payah banding lah. Sebab dia ada kerajaan yang besar. Kemudian Allah bagi kelebihan pada dia. Manusia, haiwan, jin tunduk kepada dia. Angin pun tunduk kepada dia. Dan Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung, bahasa semut. Terlalu besar, terlalu banyak kelebihan. Ni Allah uji Nabi Sulaiman dengan nikmat. Tapi akhir apa rasa Nabi Sulaiman dengan nikmat yang banyak tu? Dia kata apa? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Tapi tak habis setakat tu. Dia sambung lagi. Dia rasa apa? Semua ni satu bukan daripada aku, bukan kelebihan aku, tapi daripada Allah. Allah bagi aku apa tujuan? Liyabluwani, untuk dia menguji aku. Sama tak dengan ayat ni? Manusia apabila Allah menguji dengan nikmat. Jadi orang beriman kena rasa, bukan aku rasa okey. Tak. Kena rasa aku sedang diuji. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman, untuk Allah menguji aku. Jadi rasa sedang diuji, bukan rasa okey. Hasilnya apa yang Allah nak tengok? Sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Itu je. Jadi bila ada rasa diuji ni, dia tak akan berbangga. Kenapa? Kenapa aku nak bangga? Allah sedang test aku ni. Mana boleh orang sedang dites, diuji, dia rasa berbangga. Mana boleh? Tak masuk akal. Bila ada rasa sedang diuji, tak ada rasa okey. Yang ada ialah rasa risau. Rasa risau. Aku ni natijahnya apa? Semakin bersyukur kepada Allah ke ataupun semakin kufur? Dan Allah sebut dalam surah Insan kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Kemudian inna hadainahu sabila
Inna hadainahu sabila imma syakiran atau kafura. Tengok. Allah kata kami jadikan manusia daripada setitik air mani yang bercampur. Tujuannya apa dia? Nabatali, untuk menguji. Ujiannya apa dia? Sama ada nikmat, kekayaan, harta, kuasa ataupun kemiskinan. Untuk melihat apa ni? Imma syakiran, sama ada dia bersyukur ataupun kufur. Sama dengan apa yang disebut oleh Nabi Sulaiman. Allah sedang menguji aku dengan kuasa, dengan pangkat, dengan kelebihan. Semua makhluk tunduk pada aku. Untuk Allah melihat sama ada aku jadi orang yang syakir ataupun orang yang kafur. Ini banyak orang yang tak belajar. Bila ditanya dapat nikmat, sihat dan sebagainya, dia kata saya okey, alhamdulillah. Tapi dia tak sebut apa yang disebut oleh Nabi Sulaiman. Okey, ada satu lagi contoh yang Allah bagi jauh lebih hebat daripada kita dan disebut dalam Al-Quran. Allah bagi satu kerajaan yang sangat besar kepada orang ni sehingga dia boleh pergi ke hujung timur, ke hujung barat. Dan semua tu diguna untuk menyebarkan agama Allah. Bukan untuk sombong. Siapa ni? Zulkarnain kan? Okey. Bila dia membantu rakyat dia, antaranya ialah dia bantu buat apa? Tembok. Untuk menghalang rakyat dia daripada diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj kan? Okey. Projek tembok tu besar tak? Ada tak projek tembok yang dibuat oleh Zulkarnain macam sekarang? Tak ada kan? Tak ada. Projek hebat macam mana sekalipun, sekarang tak boleh lawan projek tembok Zulkarnain. Sebab apa? Sebab tembok Zulkarnain yang dibina dengan besi itu begitu tinggi sampai taraf sama dengan bukit dan sampai hari ini tak runtuh. Besar tak? Okey, lepas Zulkarnain bina tu apa ucapan Nabi? Sekarang Allah sedang menguji Zulkarnain ketika itu, iaitu Allah bagi kelebihan pada dia, kuasa dan hati baik untuk membantu rakyat dan kehebatan dia boleh membina tembok yang besar. Tapi lepas tu apa ucapan Zulkarnain? Dia kata apa? Ini projek saya. Ini kelebihan saya. Dia cakap apa? Ini projek kerajaan saya. Dia kata apa? Dalam surah Al-Kahfi. Hadza rahmatun min Rabbi. Nak lebih kurang sama dengan apa yang disebut oleh Nabi Sulaiman. Hadza rahmatun min Rabbi. Aku boleh bina tembok ni bukan rahmat aku, tapi rahmat daripada Allah. Allah campak rahmat dalam hati aku supaya aku kesian pada kamu, dan Allah juga bagi kuasa dan kekuatan untuk membina tembok ini. Tak ada dia kata ini projek saya, ini projek kerajaan saya, ini punca kelebihan saya sebab saya pandai. Okey? Jadi betul kan? Okey, saya nak bagi contoh pula. Ada manusia yang bila Allah uji dengan nikmat, dia kata Rabbi akramani, Tuhan memuliakan aku. Dan akibatnya Allah hancurkan dia, Allah hancurkan harta dia. Allah sebut juga dalam Al-Quran. Kisah siapa ni? Apa? Qarun. Surah apa? Apa ayat-ayat Qarun ni? Ayat Qarun yang dia tak kata Rabbi akramani, tapi ayat dia membawa maksud Rabbi akramani. Apa ayat tu? Sebab Allah sebut ayat tu yang disebut oleh Qarun, yang itulah menyebabkan Allah menghancurkannya dengan hartanya sekali. Buka surah Al-Qasas ayat 78. Surah Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi.
Kemudian awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aksaru jam'a. Okey. Cuba tadabbur. Ini contoh Allah kata perangai manusia bila diuji dengan nikmat, dia akan sombong, dia akan rasa Allah suka pada dia. Contohnya ialah Qarun. Okey, apa nikmat yang Allah bagi pada Qarun? Allah sebutkan dalam Quran, detail lah. Apa dia antaranya? Allah bagi harta yang banyak kan, tapi Allah tak sebut harta tu banyak mana. Allah nak gambarkan harta Qarun terlalu banyak melalui apa dia? Kunci. Kunci itu dipikul oleh beberapa orang yang gagah perkasa. Kalau kunci gedung, harta Qarun dibawa oleh orang yang gagah, makna kunci dia besar tak? Bila sebab besarlah kena bawa oleh orang ramai yang kuat kan. Kalau kunci itu besar, menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Kalau kunci itu besar dan berat, menggambarkan apa? Gedung tu lagi besar daripada kunci lah. Mana ada kunci lebih besar daripada gedung? Kalau kunci besar, mana gedung lagi besar. Kalau gedung lagi besar, harta Qarun lagi banyak. Tapi akhirnya dia berbangga, fayaqulu rabbi akraman. Tapi ayat dia apa dah? Innama, sesungguhnya, hanyalah utituhu, aku diberi ilmu, ala ilmin indi, disebabkan ilmu yang aku ada. Itu ayat fayaqulu rabbi akraman. Aku boleh jadi kaya ni sebab ilmu aku. Aku belajar MCKK, kemudian pergi UK kan, kemudian dapat tawaran, kemudian aku bekerja keras pagi, petang, siang, malam. Sebab tu aku jadi kaya. Puncanya ilmu. Ini ayat, contoh ayat fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan aku sebab ilmu aku, sebab usaha gigih aku. Biasa tak disebut oleh orang Melayu kita ni? Oh, terlalu biasa. Dia kutuk Qarun, tapi dalam masa yang sama dia ikut Qarun. Dia ini contoh ilmu. Tapi kalau kita berbangga dengan keturunan, sama. Kenapa kamu boleh jadi YB? Keturunan saya memang YB. Itu ayat Qarun. Oh, bahaya. Kenapa kamu boleh jadi PM? Memang bapa saya PM, atuk saya pun PM. Itu ayat Qarun. Apa saja dia berbangga selain daripada Allah, maka itu adalah bentuk Rabbi akramani. Kan biasa kan ada orang keluarga miskin, tengok-tengok, belajar sungguh-sungguh jadi kaya, jawatan besar. Bila ditanya, macam mana kamu ni? Saya dulu masa kecil, miskin, pergi sekolah jalan kaki, jual kuih, bela kambing. Tapi saya ni bekerja keras, belajar sungguh-sungguh. Mana dia pulangkan kelebihan pada siapa? Dia. Itu ayat Qarun. Ayat Qarun. Oh. Motivasi, mati level. Kamu bekerja keras, dapat emas. Makna apa? Dengan kerja keras dapat, bukan dengan Allah. Bukan dengan rahmat Allah, bukan dengan fadlu Rabbi. Oh, ayat tu secara tak sedar boleh menjadi kita syirik kepada Allah. Ya, syirik itu, syirik itu. Syirik. Sebab usaha tak boleh menjadikan orang tu kaya. Berapa ramai yang usaha hebat tapi tak kaya pun. Dan berapa ramai yang tak usaha, Allah bagi dia kaya. Sebab apa? Yang bagi kaya Allah, bukan usaha. Usaha, ya, perlu. Tapi akhirnya yang memberi kekayaan ialah Allah. Banyak tu. Bila dah kaya, dia cakap apa? Inilah ustaz hasil saya bekerja keras, ya Allah. Secara tak langsung dia ni nak tegur ni. Berapa ramai ni? 300 orang. 200 lah. Dengar baik-baik.
termasuklah orang seriaka. Bila berjaya buat projek ke apa ke, jangan rasa ini sebab kelebihan tim kita. Jangan. Itu ayat Qur'an. Habis nak jawab apa? Haza rahmatun min Rabbi. Projek Zulkarnain lagi hebat daripada projek kamu. Tapi Zulkarnain tak pernah mengatakan ini tim kita. Ini hasil usaha kerajaan kita, tak ada. Dan Nabi Sulaiman lagi hebat kelebihan yang Allah bagi. Tapi dia pulangkan kelebihan tu, haza min fadli Rabbi, kepada Tuhan. Siapa kita? Apa projek kita? Nak banding dengan projek Nabi Sulaiman dengan projek Nabi Zulkarnain. Okey, satu lagi contoh. Allah bagi contoh manusia yang sombong bila diuji dengan nikmat kuasa, dia kata Rabbi akramani. Tapi dia tak sebut Rabbi akramani dalam bentuk ayat yang lain, iaitu Fir'aun. Cuba buka surah Az-Zukhruf ayat 51. Surah Az-Zukhruf ayat 51. Wanada Fir'aun qaumahu, kemudian dia kata apa? Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Afala tubsirun. Okey. Ini bentuk manusia yang bila diuji nikmat dia kata Rabbi akramani. Apa kata Fir'aun bila ada kuasa, bila ada tentera ramai, dan kita dah belajarkan sebelum ayat 15 ni. Allah bagi tahu kelebihan Fir'aun apa dia? Wa fir'auna zil autad. Fir'aun yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan dan juga bala tentera yang hebat. Akhirnya dia berbangga, dia kata apa? Qala ya qaumi, wahai kaum aku, alaysa li mulku Misra, bukankah apa dah? Li. Ni. Bukankah milik aku kerajaan Mesir? Milik aku. Dia kerajaan Fir'aun dengan kerajaan Zulkarnain mana lebih besar? Fir'aun. Mana ada? Mana lebih besar? Zulkarnain lah. Zulkarnain kan ada, Allah cerita dia pergi ke timur, hujung timur, kemudian pergi pula ke hujung barat. Tapi Zulkarnain tak pernah kata haza hukumati, ini kerajaan adalah li. Tak, dia kata ini rahmat daripada Tuhanku. Kerajaan Nabi Sulaiman pun lagi hebat daripada kerajaan Fir'aun, tapi dia tak kata ini adalah kerajaan aku. Tapi Fir'aun, alaysa li mulku Misra, bukankah ini kerajaan Mesir milik aku? Sebut milik aku, itu ayat Fir'aun. Kemudian dia berbangga lagi, wahazil anhar, dan sungai-sungai ni, kan istana Fir'aun depan sungai kan, sungai-sungai ni mengalir min tahti, dari bawahku. Dia berbangga pula, kehebatan aku ialah ada sungai di hadapan istanaku, seolah itu semua milik dia kan. Maka akhirnya Allah binasakan dia dalam air. Yang dia berbangga sungai, air itulah yang Allah hancurkan dia. Okey? Bolehkah? Ada satu lagi. Yang Allah bagi contoh manusia bila diuji dengan nikmat yang banyak, akhirnya dia rasa dia okey. Allah suka pada dia. Sampai tahap dia kata apa? Tak akan berlaku kiamat. Sebab apa? Allah sayang pada aku. Bila Allah sayang, Allah bagi kelebihan. Bila Allah bagi kelebihan sebab aku okey, Allah tak akan tarik. Bila Allah tak tarik, mana tak akan berlaku kiamat. Tapi dia kata kalau berlaku kiamat, apa dia kata? Ni kisah siapa ni? Bukan? Yang ada dua kebun kan? Yang ada dua kebun. Apa ayat dia yang menunjukkan dia berbangga Rabbi akramni? Apa ayat dia? Bila dia cakap dengan kawan dia yang miskin,
Apa ucapan dia? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Okey. Cuba terjemah. Ana, aku lebih banyak dari engkau malan, harta, dan a'azu, aku lebih banyak dari engkau harta, dan wa a'azu nafara, dan lebih apa dia a'azu nafara? Lebih ramai pengikut. Kalau kita ada syarikat besar, aku paling ramai staf. Kalau ustaz pula, aku lagi paling ramai pelajar. Termasuk semua ni. Ini bentuk ayat Rabbi akramani. Tuhan muliakan aku sebab tu aku paling banyak harta, dan sebab tu aku paling ramai pengikut. Okey. Ini bentuk-bentuk yang manusia tertipu dengan ujian. Allah nak uji tapi dia rasa Allah nak memuliakan dia. Salah. Beza Allah uji dengan Allah memuliakan. Salah tu. Betulkan cara kita berfikir. Apa saja nikmat sebenarnya bukan Allah nak memuliakan, tapi Allah sedang menguji kita. Sebab itulah kata seorang ulama terkenal, dia kata ada 3 perkataan bila kita sebut dalam perkataan kita, dalam percakapan kita, kita ada ciri-ciri Firaun. Ini ayat siapa ni? Innama utitu ala ilmin indi. Ini ayat siapa? Qarun. Yang kedua ni ayat siapa? Firaun. Yang ketiga, pemilik kebun kan? Jannataini. Kata ulama, kalau kita bercakap ada 3 perkataan ni, kita menyerupai Qarun, Firaun dan pemilik kebun. Apa dah? Pertama, bila ada indi. Ini ilmu dari aku. Ini pengalaman dari aku. Jangan sebut indi. Kalau Qarun, Firaun pula, perkataan apa? Li, milik saya. Ini kebun milik saya. Kalau orang bertanya, kita menjawab soalan, okey, tak ada masalah. Tapi orang tak tanya, kita beritahu, ini kebun milik saya. Ini bangunan 10 tingkat milik saya. Itu ayat Firaun. Okey. Kamu ada kereta berapa biji? Saya ada 5 biji. Tak apa, itu menjawab soalan. Saya ada 5 biji dan nak beli lagi 10 biji. Itu tambah. Okey, ayat ni, pemilik kebun, ada perkataan apa? Ana. Sebenarnya pemilik kebun ni ikut siapa? Bila dia kata aku lebih baik, aku banyak ilmu, aku lebih sihat, dia ikut siapa ni? Ayat siapa ni? Tak. Ada sifu dia. Iblis. Bila Allah perintah Iblis sujud pada Adam, apa ayat dia? Ana khairun minhu. Ana. Sebut ana. Saya sejak balik Mekah ni selalu pergi solat Jumaat di masjid. Jangan. Okey? Berlaku tak dalam kehidupan orang Islam ni? Berlaku kan? Biasanya orang Islam bila ditanya pasal nikmat, dia jawab apa? Haza min fadli rabbika ana. Ataupun li kan? Ataupun indi. Okey. Sekarang kita pergi pada jenis manusia yang kedua. Jadi ayat-ayat macam ni kena hafal ni. Ni. Satu ayat siapa ni?
Nabi Sulaiman. Yang ni ayat siapa? Zulkarnain. Hafal. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ayat Zulkarnain, haza rahmatun min rabbi. Ha? Petunjuk daripada hadis? Yang Nabi pula bila Nabi menjawab soalan-soalan ni kan. Ya, sebenarnya kalau dah ada Quran, hadis pun tak perlu. Sebab semua hadis itu datang daripada Al-Quran. Ataupun ada Quran dah jelas, takkan kita nak cari hadis, kecuali memang ada hadis lah, tapi saya tak jumpa. Dia sumber utama untuk syariat Islam apa dia? Al-Quran. Okey. Golongan kedua, wa amma, dan adapun iza mabtalahu, apabila mabtalahu, apa yang dia, iaitu Allah, mengujinya, faqadara, lalu qadara apa dia? Qadara makna dia menyempitkan. Qadara kalau mudhari' dia yaqduru. Makna dia menyempitkan. Ada dalam surah Ar-Rum, saya tak ingat ayat keberapa. Yaqduru makna dia Allah menyempitkan rezeki. Awalam yarau, surah Ar-Rum, awalam yarau annallaha ayat 37. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Kemudian wa yaqdiru kan? Wa yaqdiru, kemudian inna fi zalika la ayatil liqaumin yu'minun. Cuba tengok. Awalam yarau, cuba terjemah. Apakah tidak mereka melihat ataupun memikirkan? Lebih tepat memikirkan. Banyak ayat Quran mengajak manusia supaya berfikir. Tidakkah mereka berfikir apa dia? Annallah, sesungguhnya Allah yabsutu. Yabsutu apa dia? Melapangkan. Basata, menghamparkan. Jadi yabsutu makna melapangkan rezeki. Liman yasha, pada siapa yang dia kehendaki. Kemudian wayaqdiru, dan lawan yabsutu, menyempitkan. Ini daripada ni qadara. Kalau qadara fa'il madhi, yaqdiru fa'il mudhari'. Kemudian Allah kata apa? Inna fi zalika la ayatin liqaumin, sesungguhnya pada demikian itu adalah pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Kau yang beriman. Apa tanda kebesaran Allah tu? Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia, dan Allah juga menyempitkan rezeki pada siapa yang, maksudnya apa? Yang menjadikan orang tu kaya siapa? Allah. Yang menjadikan orang tu miskin siapa? Allah. Sebab tu ini pengajaran untuk orang beriman. Jangan kita usaha kemudian bergantung pada usaha. Aku dah usaha gigih mesti kaya. Tak. Okey? Maka dalam ayat ini pun sama. Allah nak bagi kekayaan kepada siapa ni?
siapa yang dia kehendaki, walaupun dia kafir, Allah bagi. Qarun, Firaun. Dan Allah nak jadikan orang tu miskin, siapa yang Allah kehendaki, walaupun dia orang yang paling mulia, iaitu macam Nabi Muhammad. Jadi jangan berbangga dengan harta, sebab Allah bagi harta kepada siapa yang Allah suka dan kepada siapa yang Allah tak suka pun Allah bagi. Okey. Jadi manusia yang kedua, bila Allah mengujinya lalu sempitkan, Allah sempitkan ke atasnya rezekinya. Maka sikapnya pula apa dah? Allah sempit ke atasnya rezekinya. Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah ahanan apa dia? Menghinaku. Jadi sama, kalau akraman memuliakan, ahanan lawan dia. Ini salah tanggap yang kedua manusia. Salah tanggap yang kedua manusia. Yang kedua, bila diuji dengan kemiskinan, maka manusia juga salah tanggap, dia rasa Allah tak suka padanya. Ini pun salah. Allah memang dah tak suka pada aku, sebab tu Allah tak bagi. Asyik sakit je. Mana Allah tak sukalah. Kalau Allah suka, mesti bagi sihat. Jadi dua-dua ni salah. Puncanya apa dia? Apa punca dua-dua golongan manusia ni salah tangkap? Apa punca dia? Sangka apa? Kenapa? Apa punca dia salah tanggap ni? Bila Allah bagi kesenangan, kekayaan, dia rasa Tuhan suka. Bila Allah tak bagi kekayaan, dia rasa Tuhan tak suka. Apa punca dia? Betul, punca yang paling utama ilmu lah. Tapi puncanya ialah sebab manusia menganggap mulia manusia sebab harta. Mulia manusia sebab harta dan pangkat. Bila tak ada harta, dia anggap benda tu tak mulia lah. Betul kan? Betul. Jadi bila Allah bagi harta, dia kata, ni baru betul. Bila Allah miskinkan dia, ni tak betul. Tapi orang beriman, kalau kita kait dengan awal surah kan? Awal surah. Allah kata apa? Wal fajri walayalin ashri kan? Kemuliaan orang beriman apa dia? Waktu beribadat tu. Bukan harta. Harta menjadikan Qarun, kaum Samud, kaum Ad hancur. Tapi orang beriman, kemuliaannya bukan harta, tapi waktu beribadat, waktu malam, waktu fajar, 10 awal Zulhijjah. Okey, kemudian kalla, sekali-kali tidak. Pukul pada jam. Jam tak nampak Ada 4 minit lagi. Kalla, sekali-kali tidak. Sebelum tu ada, saya ingat pada seorang ulama ni, saya lupa nama dia. Dia kata, macam mana kita nak elakkan daripada tertipu dengan pangkat dan harta ni? Macam mana kita nak elak daripada tertipu? Sebab perasaan tu bila dapat je, ada je rasa. Kita okey, kita pandai, kita baik, kita rajin kan? Macam mana nak elakkan daripada perasaan tu? Cara nak elaknya kita buat soalan. Okey. Kalau kita dapat harta banyak kan, pangkat pun tinggi, kita buat soalan. Betul tak Allah suka padaku? Kalau Allah suka padaku, sebabnya, buktinya Allah bagi harta Qarun lagi banyak. Adakah Allah suka pada Qarun? Tak. Kalau Allah suka pada Qarun, sebab dia bagi harta yang banyak, maka aku lebih kurang Qarun lah. Buat soalan Allah bagi harta ni sebab Allah suka ke tak? Kalau Allah suka, maka Allah bagi harta, maka Qarun Allah sukalah. Tak.
Allah bagi Qarun harta bukan sebab Allah suka, tapi Allah nak uji. Maka Allah bagi harta pada aku pun sama, bukan sebab aku baik. Sebenarnya Allah nak menguji. Kalau Allah bagi kemiskinan pula, buat soalan yang sama. Allah bagi aku miskin, Allah bagi aku sakit ni, adakah sebab Allah tak suka? Kalau sebab Allah tak suka, adakah Allah tak suka pada Nabi Muhammad yang Allah bagi Nabi Muhammad miskin? Adakah Allah tak suka? Tak. Maka pada aku pun Allah bukan tak suka. Kalau sebab sakit, Allah bagi aku sakit, adakah itu tanda Allah tak suka? Buat soalan. Kalau Allah tak suka Allah bagi sakit, maka Nabi Ayub sakit 18 tahun, adakah sebab Allah tak suka? Bukan. Allah sayang pada Nabi Ayub, tapi Allah bagi sakit. Maknanya Allah bagi sakit bukan tanda Allah tak suka, tapi Allah nak menguji. Ini ayat yang ke-17 pun Allah nak bagi tahu tanda kemuliaan manusia. Apa dah? Bal, sekali-kali tidak, bahkan tukrimuna. Kalla bal, ada la kan? La. Kamu tidak memuliakan al-yatim, anak yatim. Okey, cuba fikir. Apa kaitan ayat 17 dengan sebelum tu? Bila Allah bagi seseorang tu nikmat, kesihatan, kekayaan, dia rasa apa? Allah muliakan dia kan? Tapi ayat 17 Allah kata kamu sebenarnya tak mulia. Kalau betul kamu mulia, apa kamu buat dengan harta? Kamu bantu anak yatim. Tengok Allah nak betulkan. Tanda manusia mulia bukan harta banyak. Tak. Tanda manusia mulia, dia memuliakan anak yatim. Walaupun ramai yang harta banyak tapi langsung tak peduli pada anak yatim, sebenarnya kamu hina. Kamu pentingkan diri. Subhanallah. Tengok kemuliaan yang Allah nak. Bukan harta banyak. Sebab tu Allah kata tidak memuliakan anak yatim. Allah tak kata tak bagi bantuan pada anak yatim ataupun tak bagi makan. Kenapa? Sebab anak yatim ni kadang-kadang kaya, banyak harta. Bila banyak harta, dia tak perlukan duit, dia tak perlukan makanan, dia perlukan apa? Kemuliaan. Apa dia kemuliaan? Kasih sayang. Waktu Nabi kata bila jumpa anak yatim kena buat apa? Sapu kepala. Sapu kepala bentuk memuliakan anak yatim. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kamu nak memuliakan anak yatim, sebenarnya kamu tak perlukan duit pun. Tak perlukan duit. Tapi kalau kamu boleh jadi mulia tanpa duit, iaitu memuliakan anak yatim, iaitu pergi sapu kepala dia kan. Ataupun kamu jadi orang tengah, cari anak yatim, kemudian cari orang kaya. Kamu jadi orang tengah, menyampaikan maklumat anak yatim kepada orang kaya. Kamu telah memuliakan anak yatim, walaupun kamu tak ada harta. Okey, kemudian wala tahaduna, dan kamu juga tidak mulia. Sebab apa? Walaupun duit juta-juta, kamu sebenarnya tidak mulia. Sebab kamu tidak tahadu bukan bagi makan. Tahadu apa dia? Tidak menggalakkan, tidak mendorong. Mendorong untuk ta'am, memberi makan. Miskin, orang miskin. Okey. Tengok bahasa kita tadabbur. Kenapa Allah kata tidak mendorong bagi makan? Allah tak kata tidak bagi makan. Beza tak? Tidak bagi makan dengan tidak mendorong. Beza, apa beza dia? Apa yang Allah nak bagi tahu dengan perkataan tidak mendorong? Pertama Allah nak bagi tahu tidak mendorong ni, Allah nak bagi tahu manusia yang diuji dengan nikmat kekayaan yang banyak ni sebenarnya tak mulia. Sebenarnya hina. Sebab apa? Kalau dia tak mendorong orang bagi makan, agak-agak dia bagi tak makan pada orang miskin. Agak-agak dia bagi tak?
Kalau dorong pun tak, bagi makan lagi tak. Makna yang tak mendorong lagi teruk daripada tak bagi makan. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu tidak mendorong untuk bagi makan orang miskin. Allah tak kata tidak bagi makan. Sebab apa? Sebab kamu walaupun tak ada harta, kamu boleh jadi orang mulia. Walaupun kamu tak ada duit, kamu tak ada makanan, kamu boleh jadi orang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Mendorong. Nak mendorong orang bagi makan perlukan duit tak? Tak. Kadang-kadang kita tulis surat je. Saya ada jumpa satu keluarga miskin ni. Siapa-siapa yang boleh bantu, ini nombor akaun dia. Itu dah mendorong. Jadi bila Allah guna perkataan tahaddu, ruang untuk membantu orang miskin lagi luas. Termasuklah orang yang tidak ada makanan, tidak ada duit, dia masih boleh membantu orang miskin. Caranya ialah mendorong. Bolehkah? Jadi apa kaitan orang miskin dengan anak yatim dengan ayat di atas? Sebenarnya Allah nak beritahu, inilah ciri-ciri kemuliaan manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Apa ciri-ciri takwa? Ciri-ciri kemuliaan. Dia peduli pada dua golongan ni. Miskin, anak yatim. Ini orang mulia. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Nabi kan, banyak Nabi sendiri adalah anak yatim. Dan Nabi sendiri banyak tak berdamping dengan orang miskin. Ya, paling ramai masuk Islam di peringkat awal ialah orang miskin. Dan yang duduk di masjid Nabi ahli sufah kan 70 orang lebih orang miskin. Orang miskin ni sentiasa berlega sekitar Nabi. Itulah tanda kemuliaan manusia, iaitu bersama orang miskin dan banyak membantu orang miskin. Dan kalau kita tengok sejarah Nabi Musa dengan Khidir kan. Bila Musa nak belajar dengan Khidir, sebenarnya dia pergi belajar kat mana? Musa dengan Khidir. Dia belajar kat mana? UAA ke UKM? Tepi laut kan? Okey. Subjek apa dia belajar? Akidah ke? Sifat 20 ke? Hadis ke? Sahih Bukhari? Subhanallah. Pertama subjeknya ialah bantu orang miskin. Siapa? Yang kapal pecah tu. Kapal pecah siapa? Orang miskin. Kemudian yang kedua, dia bunuh budak kan? Sebenarnya bunuh budak tu bantu orang. Tapi bantu yang lebih besar daripada bantu orang miskin. Bantu apa tu? Bantu akidah. Bantu selamatkan orang daripada azab Allah. Cuma caranya peliklah sikit. Yang ketiga, dia bantu siapa? Anak yatim. Siapa ni? Bukan JKK ni. Nabi Musa pergi belajar tepi laut, buat kerja ni. Bantu anak yatim, bantu orang miskin. Menunjukkan apa? Inilah kerja yang paling mulia. Dan dia bantu. Musa ni, bila dia bantu orang miskin, bantu anak yatim, banyak tak dia bawa dana? Berapa puluh ribu? Ada tak dia buat kutipan untuk bantu anak yatim? Tak ada. Apa dia bawa? Mana ada? Dia bawa apa? Tak ada dia bawa. Dia bawa ikan sebelah kan? Ikan sebelah dia bawa. Itu pun ikan masuk ke laut. Lepas tu tak ada apa pun. Tapi masih membantu anak yatim dan miskin. Apa pengajarannya? Sebenarnya nak bantu anak yatim dan orang miskin, sebenarnya kadang-kadang tak perlukan dana yang banyak. Boleh faham? Ni kutip habis-habis ribu-ribu kan. Tengok berapa ramai miskin tak sampai pun. Kan? Mati kebuluran. Jadi Allah nak kata sebenarnya, kalla balla tukrimun. Kamu tak mulia. Dengan duit banyak, kamu belum mulia. Pangkat tinggi, kamu belum mulia. Harta juta-juta, belum mulia. Sehinggalah kamu membantu memuliakan anak yatim dan kamu bagi makan orang miskin. Ataupun mendorong untuk bagi makan orang miskin. Okey, kita berhenti setakat ayat 18. Zikir Alhamdulillah 100 kali selepas subuh dan 100 kali selepas asar. Seperti bersedekah tak ada dalil bukan hadis sahih. Jangan amalkan. Amalkan yang betul-betul datang daripada Nabi, sebab
Allah sebenarnya termasuklah ujian. Allah nak menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok amalan siapa yang paling baik. Dan kata Fudail bin Iyad, amalan paling baik yang Allah nak tengok ialah satu, yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling menempati sunnah Nabi. Jadi kalau 100 alhamdulillah pagi lepas asar 100, itu bukan amalan terbaik, bukan daripada Nabi. Jangan amalkan. Ustaz Ustaz setiap kali baca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disunatkan baca hadza min fadli rabbi. Tidak ada dalil, tapi kalau kita nak jawab secara umum macam tu pun tak salah. Kalau nak jawab ada hadis dia, tapi hadis tu tak sahih, hadis dhaif. Jawapannya lebih kurang ialah kalau Allah tanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, jawapannya kalau diterjemah, tidak ada satu pun nikmat Tuhan engkau, tidak ada satu pun nikmat engkau wahai Tuhan yang aku dustakan. Itu jawapan yang bertepatan dengan ayat tadi. Tidak ada satu nikmat engkau wahai Tuhan yang aku dustakan. Salah ke rasa kesian kepada orang miskin? Dia rasa kesian itu tabiat semula jadilah. Fitrah manusia bila tengok orang kurang, orang lemah, orang sakit, orang miskin, kita kesian. Tapi sepatutnya kita kena lebih kesian pada diri kita. Sebab apa? Sebab Allah, salah satu hikmah Allah jadikan orang miskin ialah nak bagi peluang pada orang kaya ni. Sebab Allah kesian pada orang kaya. Allah tak nak orang kaya jadi sombong. Maka Allah wujudkan orang miskin. Bila jumpa orang miskin, jangan sombong. Sebalik, kesian dan bantu. Jangan kesian saja. Jadi rasa kesian tu fitrah semula jadi. Tapi jangan setakat rasa kesian. Kemudian yang kedua, hendaklah rasa kesian lebih kepada diri kita. Sebab ini peluang untuk aku jadi orang yang mulia di sisi Allah. Aku kena bantu. Dan bila kita bantu dia, kita kena ucap terima kasih pada dia. Sebab dengan dia terima bantuan, memberi ruang untuk kita menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah bermakna kita perlu mengelak dan mengucap Alhamdulillah ketika mendapat nikmat? Okey, boleh kita nak sebut Alhamdulillah, tapi kena ada sambungan lepas tu. Macam saya sebut tadilah, kita kadang-kadang sebut Alhamdulillah, tapi hati tu kita rasa kita okey. Bila kita sebut Alhamdulillah, Nabi pun ajar. Bila dapat nikmat sebut apa? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Maknanya kita tetap balikkan kepada Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Aku tak layak dipuji. Allah bagi ni sebab Allah nak uji. Dan ujian tu kalau aku berjaya, Alhamdulillah. Tapi kalau dengan ujian aku sombong, tidak ada Alhamdulillah. Jadi sebut Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala pujian bagi Allah yang dengan nikmatnya, bukan nikmat aku, akan lengkaplah segala perkara yang baik. Mana? Yang mana satu ni? Mana yang perlu didahulukan? Selawat ke atas Nabi ataupun zikrullah? Tak, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Mestilah kena dahulukan ingat pada Allah. Sebab dia pencipta kita. Adapun Nabi ni, dia ada kelebihan, tapi dia bukan pencipta. Jadi sebab itulah kena dahulukan zikir pada Allah. Dan bila sebut zikir, kita kena faham, bukan sebut subhanallah saja. Zikir yang paling besar ialah mentaati Allah. Solat 5 waktu, zikrullah. Puasa bulan Ramadan, zikrullah. Puasa sunat, solat sunat, zikrullah. Lepas tu barulah kita selawat. Dan sebenarnya masa kita banyak, 24 jam. Jangan kita fokus ataupun lebihkan selawat daripada zikrullah. Apa hukum orang menggunakan anak yatim untuk pungut derma, minta simpati? Hukum dia ialah pengkhianat lah. Dia khianatkan amanah. Sebab tu anak yatim tu amanah daripada Allah supaya kita bantu dia, bukan kita menggunakan untuk diri kita. Mana kita telah khianat amanah. Allah kata wala takhunullaha, jangan kamu khianat amanah Allah, maka kamu telah khianat Allah dan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintah pada kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Walaupun anak yatim itu bukan keluarga kita, tapi amanah. Bila kita tahu amanahnya apa dah, kita kena bantu dia, kena ikramkan dia. Jangan gunakan dia untuk ambil peluang untuk kumpul duit. Itu dah khianat kepada amanah. Dah. Tak ada. Kelas akan datang besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.